Kenapa Cik duduk bersendirian di sini? Janganlah menangis. Nanti saya buatkan semangkuk mie kari untuk Cik makan ya. Sudah makan ke? Jangan menangis lagi. Kalau tak kenyang, boleh tambah lagi dari periuk. Pada suatu petang yang sunyi, seorang penjual mie kari bernama Kamal sedang menolak gerainya. Tidak tahu bahawa hari itu akan mengubah hidupnya selama-lamanya. Langkah kakinya seperti biasa, barangan jualannya ringkas, dan hidupnya hampir dihabiskan dengan mengira siling-siling kecil. Sehingga matanya tertumpu pada seorang wanita barat bermata biru yang cantik, duduk lemah sendirian di taman bandar. Semangkuk mie kari dia berikan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan, tetapi dari kebaikan kecil itu, takdir mula bergerak perlahan-lahan. Sebelum kita mulakan cerita ini, sila komen dari negeri mana anda menonton, dan jangan lupa tekan suka dan langgan saluran ini. Kepada yang melanggan, menekan suka dan komen, semoga segala urusan anda dipermudahkan, diberkati rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dan semoga segala keinginan anda di dunia dan akhirat tercapai. Amin. Roda gerai mie kari itu berkeriang perlahan. Setiap kali Kamal menolaknya melalui jalan tar yang tidak pernah rata. Bunyi itu diingatinya dengan jelas, seperti bunyi degupan jantungnya sendiri. Setiap petang, bunyi yang sama, jalan yang sama, dan wajah-wajah orang yang lalu lalang tanpa pernah mempedulikannya. Kamal berusia 28 tahun, tetapi bahunya terasa lebih tua dari usianya. Tangannya kasar, kuku-kukunya sering kotor sedikit dengan arang dan kicap. Baju tehnya tidak pernah benar-benar bersih. Selalu ada kesan kuah mie kari walaupun sudah dicuci berkali-kali. Gerai mie kari itu bukan sekadar alat pencari rezeki, tetapi juga garis pemisah antara dia dan dunia yang terasa terlalu besar. Di dalam laci kecil gerai itu, ada sebuah tin biskut lama. Di dalamnya terdapat siling-siling kecil dan beberapa keping wang kertas lama. Setiap kali jualan tidak laku, Kamal akan mengira wang itu secara sembunyi-sembunyi, bukan untuk keseronokan, tetapi untuk memastikan dia masih boleh membeli ayam, mie, dan gas untuk esok. Pengiraan mudah itu sering kali membuatkannya terasa sesak. Dia bukan seorang yang banyak merungut. Sejak kecil hidup mengajarnya untuk diam dan terus bergerak. Bapaknya meninggal dunia sebelum dia benar-benar memahami erti kehilangan. Ibunya bekerja apa sahaja sehingga badannya tidak mampu lagi. Sejak itu, Kamal belajar bahawa hidup tidak pernah menunggu sesiapa untuk bersedia. Petang itu, cahaya matahari belum terbenam sepenuhnya. Cahaya jingga memantul pada cermin kedai dan lopak air yang tinggal dari hujan semalam. Kamal berhenti seketika di hujung jalan, minum air dari botol plastik yang kemek. Kerongkongnya terasa panas terbakar, tetapi dia terus menolak gerainya ke taman bandar. Tempat itu kadang-kadang sibuk, kadang-kadang sunyi, seperti kehidupannya sendiri. Dia berjalan melepasi sepasang remaja yang ketawa riang, seorang ibu yang memimpin tangan anak kecilnya, dan ramai orang yang sibuk dengan telefon bimbit masing-masing. Tiada siapa yang benar-benar mempedulikannya, itu bukan perkara baru. Kamal sudah biasa menjadi sebahagian dari latar belakang, bukan tumpuan utama. Dalam kepalanya, senarai perbelanjaan berputar tanpa henti. Sewa bilik sudah tiba masanya, gas hampir habis, ayam tidak banyak lagi. Dia cuba menghalau fikiran itu dengan menumpukan perhatian pada setiap langkahnya, satu demi satu. Gerai terus bergerak, taman bandar kelihatan dari jauh. Pokok-pokok tua berdiri tegak, bangku-bangku besi tersusun seperti saksi bisu kepada orang-orang yang datang dan pergi. Kamal mengeluh perlahan. Dia sering berharap jualannya akan laris di sini, tetapi hari itu cuaca terasa berbeza, terlalu sunyi. Dia menolak gerainya ke laluan pejalan kaki, memilih tempat yang sedikit teduh. Tangan kanannya membuka penutup periuk, memeriksa kuah mie. Baunya masih hangat, bercampur dengan bawang goreng dan sup ayam, bau yang biasanya akan membuat orang menoleh, tetapi petang itu masih tiada sesiapa yang datang. Kamal berdiri di tepi gerai, menunggu. Matanya melilau sekeliling tanpa sengaja mencari apa-apa, sehingga matanya terhenti pada satu titik. Di hujung bangku di taman, ada seorang wanita duduk sendirian. Rambutnya perang panjang, tetapi kusut masai seperti tidak bersikat berhari-hari. Badannya sedikit membongkok, tangannya menggeletar memegang kepala. Kulitnya pucat lesi, terlalu pucat untuk petang yang hangat. Dia tidak memandang telepon, tidak bercakap,
hanya menunduk seperti menyembunyikan sesuatu dalam hatinya. Kamal mengerutkan kening, bukan kerana ingin tahu, tetapi kerana perasaan aneh tiba-tiba muncul. Dia cuba mengalihkan pandangannya untuk menumpukan perhatian pada gerainya semula, tetapi bayangan wanita itu masih kekal di sudut matanya. Menunggu pelanggan biasanya membosankan, tetapi menunggu sambil melihat seseorang yang hampir rebah terasa berbeza. Ada sesuatu yang mengganggu, seperti suara kecil di kepala yang enggan diam. Kamal menelan air liur. Dia tahu hidupnya sendiri susah. Memberi makan seseorang bermakna mengurangkan bahagian esoknya. Persamaan itu, jelas, ringkas, dan sering kali dia menggunakannya untuk terus hidup. Tetapi petang itu, persamaan itu terasa lebih lambat dari rasa kasihan. Dia berdiri kaku selama beberapa saat. Kemudian tanpa membuat keputusan sebenar, kakinya melangkah satu, jauh dari gerai, kemudian satu lagi ke arah bangku di taman. Angin petang bertiup lembut, daun-daun berayun, dan bunyi bandar kedengaran samar-samar. Kamal berhenti 2-3 langkah dari wanita itu. Dadanya berdebar kencang, bukan kerana takut, tetapi kerana dia tahu bahawa selepas langkah ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Tangannya menggenggam lalu melonggar. Dalam kepalanya, pengiraan shilling bercampur dengan wajah pucat di hadapannya. Kamal menarik nafas dalam-dalam, bersedia untuk sesuatu yang belum dia fahami. Gerai mie kari itu ditinggalkan beberapa meter di belakangnya, sunyi seolah-olah menunggu arah hidup pemiliknya yang akan berubah perlahan-lahan tanpa suara. Kamal berdiri beberapa langkah dari bangku itu, jarak yang pendek tetapi terasa panjang. Wanita barat bermata biru itu masih menunduk. Nafasnya tidak teratur. Bahunya naik turun perlahan-lahan seperti menahan kesejukan yang tidak kelihatan di sekeliling mereka. Taman itu masih berjalan seperti biasa. Ada bunyi basikal lalu lalang, gelak ketawa perlahan dari jauh, dan bunyi daun kering yang gugur malas. Kamal membuka mulut lalu menutupnya semula. Lidahnya terasa kaku. Dia bukan jenis orang yang mudah menyapa, terutamanya orang asing dengan wajah yang aneh dan bahasa yang mungkin berbeza. Tetapi kakinya sudah membawanya ke sini. Akhirnya, dia berdeham perlahan. "Cik, baik-baik saja?" Suaranya serak, hampir tenggelam dalam bunyi bandar. Wanita itu tidak membalas serta-merta. 2-3 saat berlalu, lalu dia mengangkat kepalanya sedikit. Mata birunya merah dan basah, memandang Kamal dengan pandangan yang bercampur antara keliru, letih, dan berhati-hati. Dia menggeleng perlahan, seperti ingin berkata banyak perkara, tetapi tidak tahu hendak bermula dari mana. Bibirnya menggeletar lalu terbuka. "Saya minta maaf. Saya tak faham." Bahasa wanita itu putus-putus, suaranya perlahan. Kamal mengangguk perlahan, berpura-pura faham. Dia menunjuk ke arah bangku lalu menunjuk ke dadanya sendiri, cuba bersikap mesra. "Nama saya Kamal," katanya ringkas. Wanita itu menarik nafas dalam-dalam lalu berkata perlahan, "Hisli." Nama itu terdengar aneh bagi Kamal. Dia mengulanginya dalam hati untuk memastikan dia tidak salah dengar. Terdapat kesunyian yang canggung selepas itu. Kamal tidak tahu hendak berkata apa lagi, tetapi perut Hisli berbunyi perlahan, cukup jelas di antara mereka. Wajah wanita itu merah padam, dia menunduk malu. Kamal menoleh ke arah gerainya yang kelihatan dari jauh. Periuk sup masih mendidih, seolah-olah memanggil. Tanpa berfikir panjang, Kamal memberi isyarat kepada Hisli untuk menunggu. Dia berjalan pantas kembali ke gerai, membuka penutup periuk, dan mengambil mangkuk. Tangannya bergerak secara automatik, seperti terlatih bertahun-tahun. Mie kari, kuah wangi, bawang goreng ditabur di atas mie. Semangkuk mie yang penuh, hangat, dan wangi. Dia juga mengambil sebotol air mineral dari bawah gerai. Botol itu sepatutnya miliknya sendiri malam ini. Kamal berhenti seketika, melihat mangkuk di tangannya. Ada sedikit keraguan yang datang terlambat. Kemudian dia mengeluh, menutup semula penutup periuk, dan berjalan pergi. Hisli memandangnya berjalan mendekat dengan mata yang terbeliak. Kamal menghulurkan mangkuk itu dengan kedua belah tangan, berhati-hati agar tidak tumpah. "Makanlah," katanya sambil menunjuk ke arah mangkuk lalu menunjuk ke mulutnya sendiri. Hisli memandang mie kari itu lama. Wap naik perlahan, membawa bau yang aneh tetapi menenangkan. Dia menerima mangkuk itu dengan tangan yang menggeletar. Sudu plastik berlaga perlahan dengan tepi mangkuk. Suapan pertama masuk ke mulutnya. Dia terdiam. Kemudian suapan kedua.
Matanya terpejam seketika dan bahunya bergoncang. Air mata menitis ke dalam mangkuk, bercampur dengan kuah sup. Hisley menangis tanpa suara, bukan tangisan yang kuat, tetapi tangisan yang berat dan mendalam. Kamal sedikit terkejut. Dia berdiri kaku, tidak tahu hendak berbuat apa. Beberapa orang mengerling ke arah mereka lalu kembali menumpukan perhatian pada urusan mereka sendiri. Kenapa? Kenapa awak begitu baik? Hisley berkata, suaranya pecah. Kamal menggaru tengkuknya, tersenyum malu. Biasa saja, katanya perlahan, walaupun tahu wanita itu mungkin tidak faham. Hisley terus makan, dengan air mata, setiap suapan seolah-olah mendedahkan sesuatu dalam dirinya. Kamal duduk di hujung bangku, menjaga jarak, tetapi matanya tidak lepas dari wanita itu. Ada perasaan aneh di dadanya, bercampur antara kasihan, takut dan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelum ini. Petang semakin lewat, cahaya jingga bertukar lembut, taman mula sunyi. Kamal mengerling jam di pergelangan tangannya. Barangan jualannya masih belum laku walau satu pun, tetapi entah mengapa ia tidak penting lagi. Hisley menghabiskan mie kari itu sehingga licin. Akhirnya, dia mengesat wajahnya dengan belakang tangan, kemudian memandang Kamal dengan mata yang masih basah tetapi kini lebih bersemangat. Nafasnya lebih teratur, bahunya tidak lagi membongkok seperti tadi. Kesunyian kembali, tetapi kali ini berbeza, lebih hangat, lebih rapat. Kamal duduk diam sementara di dalam dirinya. Ada garis tipis yang mula bergerak perlahan tetapi pasti, menjauhi kehidupan yang sudah dia kenali selama ini. Kamal masih duduk di bangku taman, mangkuk kosong. Dia memandangnya seketika lalu mengalihkan pandangannya ke arah laluan pejalan kaki yang mula gelap. Lampu-lampu di taman menyala satu persatu, memberikan cahaya kuning yang malap. Suasana berubah perlahan, seolah-olah menandakan bahawa petang telah berakhir dan malam akan mengambil tempat. Hisley memegang mangkuk kosong itu dengan kedua belah tangan, seolah-olah benda kecil itu bermakna lebih daripada sekadar bekas makanan. Jari jemarinya masih menggeletar sedikit, tetapi wajahnya tidak pucat seperti tadi. Dia menarik nafas, dalam-dalam lalu menghembusnya perlahan. Terima kasih, katanya lembut, suaranya lebih stabil. Kamal mengangguk dengan senyuman yang masih canggung. Dia mengambil mangkuk itu, lalu memasukkannya ke dalam beg plastik hitam yang dibawanya. Pergerakannya mudah, tetapi ada sedikit jeda sebelum dia berdiri, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangnya dari pergi begitu saja. Hisley memandang sekeliling taman. Bangku-bangku mula kosong, bunyi bandar berubah, lebih berat, lebih tergesa-gesa. Dia menelan air liur, kemudian memandang Kamal sekali lagi. Kali ini, pandangannya bukan sekadar ucapan terima kasih, tetapi juga permohonan tanpa kata-kata. Saya tiada wang, katanya perlahan, tiada tempat untuk pergi. Kata-kata itu keluar satu persatu, seolah-olah beban yang disimpan terlalu lama. Kamal tidak membalas serta-merta. Dadanya terasa sesak. Dia tahu erti tidak ada wang, dia tahu erti tidak ada tempat untuk pulang, walaupun dalam bentuk yang berbeza. Tiada hotel, Hisley menyambung. Suaranya hampir hilang. Saya penat. Kamal mengeluh. Fikirannya berputar laju. Dia teringat bilik sewanya yang kecil, gerai yang perlu diurus, dan apa kata orang kalau dia bawa orang asing ke sana. Semua alasan itu muncul serentak, bertembung sesama sendiri. Dia melihat jam sekali lagi. Sudah malam. Taman ini tidak selamat untuk sesiapa yang bersendirian, terutamanya orang asing yang kelihatan lemah. Kamal tahu itu, walaupun tidak pernah diungkapkan dengan lantang. Mari ikut saya, katanya akhirnya, ringkas, sambil mengangguk. Hisley berkelip mata, tidak faham serta-merta. Kamal menunjuk ke arah gerainya lalu melambai tangan seperti sedang berjalan. Dia mengulanginya perlahan, mari ikut saya. Ia mengambil masa beberapa saat sebelum wajahnya berubah. Matanya terbeliak, lalu ada air mata sekali lagi, tetapi kali ini bukan kerana lapar. Dia perlahan-lahan bangun dari bangku, kakinya sedikit menggeletar. Kamal mendekat secara naluri, bersedia untuk memapah jika dia jatuh. Tetapi Hisley berdiri sendiri. Mereka berjalan bersebelahan ke arah gerai. Jaraknya pendek, tetapi langkah mereka terasa canggung. Tiada sentuhan, tiada perbualan tambahan, hanya bunyi roda gerai yang berkeriang sekali lagi apabila Kamal menolaknya keluar dari taman. Jalan yang menuju ke bilik sewa Kamal tidak sibuk.
Lampu dari kedai-kedai kecil cukup terang. Bau makanan goreng dan asap kenderaan bercampur di udara. Hisley berjalan sedikit di belakang Kamal. Matanya memerhatikan setiap perkara, seolah-olah dunia di sekelilingnya baru benar-benar dilihat buat kali pertama. Apabila tiba di mulut lorong sempit, Kamal berhenti. Dia menoleh ke belakang untuk memastikan Hisley masih mengikut. Wanita itu mengangguk sedikit, seolah-olah berkata dia bersedia walaupun tidak tahu hendak kemana. Lorong itu gelap, hanya ada satu lampu yang berkelip. Kamal menolak gerainya perlahan, berhati-hati. Dinding bilik sewa tersusun rapat, catnya mengelupas, dan bau hapak menyambut sebaik mereka masuk. Kamal berhenti di hadapan pintu kayu. Pintu lama yang pudar, tombolnya sedikit longgar. Dia meletakkan gerainya, lalu mengeluarkan kunci dari poket seluarnya. Tangannya terhenti di udara, ragu-ragu sebelum akhirnya membuka kunci. Pintu terbuka. Bilik sewa yang ringkas menunjukkan apa yang ada di dalamnya. Sebuah tilam nipis di lantai, satu kipas kecil, dan beberapa peralatan memasak di sudut bilik. Tiada apa yang istimewa, malah boleh dikatakan menyedihkan. Hisley berdiri di ambang pintu, melihat ke dalam tanpa riak. Kamal menunggu reaksi, bersedia untuk rasa malu yang dijangkanya, tetapi yang berlaku adalah sebaliknya. Hisley melangkah masuk perlahan-lahan. Dia menoleh ke arah Kamal lalu tersenyum kecil, senyuman yang letih tetapi ikhlas. "Selamat," katanya perlahan. Kata itu menusuk Kamal lebih dalam daripada yang dia sangka. Dia menutup pintu perlahan di belakang mereka. Bunyi kunci dikuak kedengaran jelas di bilik kecil itu. Di luar, malam berjalan seperti biasa. Di bilik sewa kecil, dua orang asing berdiri dalam keadaan canggung, tidak tahu bahawa mereka telah melangkah ke jalan hidup yang sama, bermula dari semangkuk mie kari yang tidak dirancang. Bilik itu terasa lebih sempit dari biasa. Kamal berdiri berhampiran pintu, manakala Hisley berdiri di tengah bilik, ragu-ragu untuk bergerak lebih jauh. Kipas lama berputar perlahan, mengeluarkan bunyi dengung yang berterusan. Udara hangat bercampur dengan bau mie kari dan sabun murah. Kamal menunjuk ke arah tilam nipis di lantai. "Duduklah," katanya ringkas. Hisley mengangguk. Dia duduk perlahan-lahan, belakangnya sedikit membongkok. Tangannya menggenggam hujung baju T-nya seolah-olah menahan sesuatu daripada terlepas. Kamal mengambil sebotol air lagi dari rak kecil, menghulurkannya. Kali ini, hujung jari mereka bersentuhan seketika. Sentuhan singkat itu membuat Kamal menarik tangannya semula dengan cepat. Jantungnya berdegup lebih laju dari sepatutnya. Mereka terdiam, hanya ditemani bunyi kipas dan bunyi motor dari luar. Kamal membuka beg kecilnya, mengeluarkan tuala bersih yang agak nipis. "Gunakan ini untuk mandi," katanya sambil menghulurkannya kepada Hisley. Hisley menerimanya dengan kedua belah tangan. "Terima kasih sekali lagi," katanya perlahan. Kamal mengangguk lalu duduk di kerusi plastik berhampiran meja. Jarak antara mereka tidak jauh, tetapi terasa selamat. Dia tidak tahu hendak berkata apa. Setiap perkataan terasa mungkin salah, terlalu jauh, atau terlalu dingin. Beberapa minit berlalu. Hisley mengesat wajahnya dengan tuala. Nafasnya mula teratur. Kemudian tanpa amaran, bahunya bergoncang lagi. Air mata mengalir lagi, lebih deras dari sebelumnya. Suara tangisannya pecah memenuhi bilik kecil itu. Kamal terkejut. Dia berdiri tegak lalu duduk semula. Tangannya terangkat lalu diturunkan. Dia tidak biasa berhadapan dengan orang yang menangis, terutamanya orang yang hampir tidak dikenalinya. "Kenapa?" Dia bertanya perlahan, hampir berbisik. Hisley menggeleng kuat. "Saya penat," katanya sambil teresak-esak. "Saya sudah hilang segalanya." Kata-kata itu keluar putus-putus, bercampur dengan air mata. Dia menundukkan wajahnya ke tuala, bahunya bergoncang. Kamal turut merasa sakit di dada. Ada perasaan bersalah yang aneh, seolah-olah dia bertanggung jawab terhadap kesedihan yang bukan miliknya. Perlahan-lahan, dia mendekat, tidak menyentuh serta-merta. Dia duduk di lantai, sejauh satu lengan dari tilam, cukup dekat untuk berada di sana, cukup jauh untuk tidak memaksa. "Tak mengapa," katanya perlahan, walaupun tidak pasti sama ada itu benar. "Di sini selamat." Hisley menurunkan tuala dari wajahnya. Matanya merah, pipinya basah. Dia merenung Kamal lama, seolah-olah cuba memastikan kata-kata itu benar. Kemudian, tanpa banyak bergerak,
Dia meluncur turun dari tilam lalu duduk di lantai setaraf dengan Kamal. Kini jarak mereka lebih dekat. Haba dari badan terasa. Kesunyian kembali, tetapi bukan kesunyian yang kosong, melainkan seperti jeda sebelum sesuatu akan berubah. Hisli mengeluh panjang. Di negara saya, katanya perlahan, orang tidak membantu begini. Kamal tersenyum kecil. Di sini biasa saja, jawabnya dengan ringkas. Hisli ketawa perlahan di tengah air matanya, tawa yang rapuh tetapi ikhlas. Dia menggeleng seperti tidak percaya. Awak beri air, beri tempat tinggal. Awak tidak kenal saya. Kamal tidak membalas. Dia sendiri tidak tahu mengapa dia melakukan semua ini. Tiada alasan besar, tiada niat untuk menolong sesiapa, hanya rasa kasihan yang tumbuh terlalu cepat. Masa berlalu perlahan, malam semakin larut. Kamal bangun, mengambil selimut nipis dari rak, meletakkannya di atas tilam. Tidurlah, katanya ringkas. Kemudian dia menunjuk ke lantai. Saya akan tidur di sini. Hisli memandangnya dengan terkejut. Tidak, katanya dengan cepat sambil menggeleng. Awak tidur di tilam. Kamal menggeleng kembali. Tak mengapa. Mereka berpandangan 2-3 saat, lalu Hisli mengalah. Dia naik ke tilam, menarik selimut sehingga ke dada. Kamal duduk bersandar di dinding, melunjurkan kakinya. Lampu dimatikan, hanya tinggal cahaya malap dari luar tingkap kecil. Dalam kegelapan, bunyi nafas mereka kedengaran jelas. 2 orang asing, 1 bilik, 1 malam yang tidak dirancang. Mata Kamal terpejam, tetapi fikirannya tidak berhenti. Ada perasaan aneh di dadanya, bercampur antara ketenangan dan ketakutan. Sementara di tilam, Hisli memandang siling. Air mata terakhirnya perlahan-lahan kering. Malam itu, tanpa isyarat dan tanpa rancangan, 2 kehidupan yang letih berehat di tempat yang sama. Cahaya pagi menyusup melalui celah tingkap kecil, memantul pada dinding usang bilik sewa. Kamal terbangun dengan sakit di leher dan belakang yang kaku. Kipas masih berputar, kini bunyinya lebih perlahan. Beberapa saat pertama, dia lupa di mana dia berada. Kemudian matanya tertumpu pada tubuh di tilam. Hisli masih tidur, meringkuk di bawah selimut nipis. Rambut pirangnya tersebar di atas bantal. Wajahnya kelihatan lebih tenang dari malam sebelumnya. Tiada air mata, tiada ketegangan di bahunya, hanya nafas yang naik turun secara teratur. Kamal duduk perlahan, cuba untuk tidak membuat bising. Ada perasaan canggung yang tiba-tiba muncul, seolah-olah terbangun di tempat yang bukan miliknya sepenuhnya. Bilik itu masih sama, sempit dan ringkas, tetapi kehadiran orang lain membuatnya terasa berbeza, lebih hidup tetapi juga lebih berat. Dia bangun, mengambil tuala, lalu berjalan keluar bilik ke tandas kongsi di hujung koridor. Air sejuk membasahi wajahnya, menenangkannya sedikit. Di cermin kecil yang kabur, wajahnya kelihatan letih. Matanya bengkak, rambutnya kusut. Dia menarik nafas dalam-dalam, cuba menenangkan fikirannya. Apabila kembali ke bilik, Hisli sudah duduk di tilam. Selimut masih membalut tubuhnya. Dia keliru seketika lalu menoleh memandang Kamal. Mata mereka bertembung, dan kesunyian singkat berlaku di antara mereka. Selamat pagi, Hisli berkata perlahan. Sudah pagi, Kamal membalas ringkas. Tiada senyuman yang berlebihan, tiada rasa canggung yang dicipta, hanya 2 orang yang cuba memahami situasi baru ini. Kamal mengambil periuk kecil, menuang air dan menyalakan dapur tunggal. Bau mi segera mula merebak ke seluruh bilik. Hisli memandangnya dari tilam. Awak masak lagi? Katanya sambil tersenyum kecil. Kamal mengangguk sedikit. Ya, jawabnya. Mereka makan bersama di lantai. 2 mangkuk, 2 sudu plastik, ringkas, tetapi entah mengapa terasa lebih hangat daripada sepatutnya. Hisli makan perlahan, tidak tergesa-gesa seolah-olah takut makanan itu akan hilang serta-merta. Kamal mengerlingnya seketika lalu cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Selepas makan, Kamal duduk bersandar di dinding. Hari ini, katanya perlahan, memilih perkataan satu persatu, saya akan berniaga petang. Hisli mengangguk. Faham, katanya. Dia menunduk seketika lalu mengangkat kepalanya semula. Saya tidak mahu menyusahkan, katanya perlahan, cuma tidak tahu hendak ke mana. Kata-kata itu membuat dada Kamal terasa berat. Dia menggosok wajahnya perlahan. Nanti, katanya akhirnya, kita pergi ke dutaan, cari jalan balik.
Wajah Hisli berubah, bukan marah, bukan penolakan, tetapi bayangan ketakutan yang berkelebat dengan cepat. Dia mengangguk perlahan, walaupun jelas dia tidak menerima sepenuhnya kata-kata itu. Kamal bangun, menyimpan gerainya di hadapan bilik. Sebelum keluar, dia melihat ke dalam. Hisli duduk di tilam, memeluk lutut, memandang ke arah pintu. Ada rasa simpati yang menyakitkan, tetapi dia menahannya. Tunggu sekejap, Kamal berkata ringkas. Pintu tertutup. Bunyi langkah kaki Kamal menjauh di koridor rumah kedai. Hisli ditinggalkan sendirian di bilik kecil itu. Dia berdiri berhampiran tingkap, melihat keluar. Dunia masih berjalan seperti biasa, sementara hidupnya terasa seperti tergantung di tempat yang aneh tetapi entah mengapa terasa selamat. Di luar, Kamal melihat gerainya sekali lagi. Langkahnya terasa lebih berat dari biasa, bukan kerana berat gerai, tetapi kerana ada satu lagi kehidupan yang kini perlu dia tanggung, tanpa tahu berapa lama lagi. Hari-hari berlalu perlahan. Kamal berniaga seperti biasa, tetapi fikirannya tidak tertumpu sepenuhnya pada gerai. Setiap kali menyenduk sup atau mie, bayangan bilik sewa dan wanita berambut pirang itu muncul dengan sendirinya. Dia tersilap mengira baki beberapa kali, sesuatu yang jarang berlaku sebelum ini. Pelanggan datang dan pergi, ada yang tersenyum, ada yang tergesa-gesa. Kamal melayan semua orang dengan cara yang sama, tetapi hatinya tidak setenang biasa. Dalam waktu-waktu sunyi, dia mengeluarkan telepon lamanya, menaip perlahan tentang alamat kedutaan, kos, dan syarat-syarat yang tidak dia fahami sepenuhnya. Skrin telepon terasa terlalu kecil untuk semua kerumitan itu. Menjelang senja, barangan habis lebih awal dari biasa, bukan kerana ramai orang, tetapi kerana Kamal memutuskan untuk berhenti berniaga lebih awal. Dia menutup penutup periuk, menolak gerai pulang dengan langkah yang pantas. Ada rasa tidak selesa yang tidak dapat dia jelaskan. Apabila tiba di rumah kedai, pintu biliknya sedikit terbuka. Kamal berhenti seketika sebelum masuk. Dari dalam, kedengaran bunyi air dan bunyi kipas. Kamal masuk perlahan. Hisli membuka pintu. Rambutnya masih sedikit basah. Baju pinjam Kamal terlalu besar untuknya. Dia tersenyum kecil apabila melihat Kamal. Senyuman yang muncul terlalu cepat, seolah-olah dia sudah lama menunggu. "Awak sudah balik," katanya perlahan. Kamal mengangguk. "Ya." Mereka duduk berhadapan di lantai. Kamal mengeluarkan teleponnya, menunjukkan skrin kepada Hisli. Dia menjelaskan dengan bahasa yang mudah, dibantu dengan isyarat tangan, tentang kedutaan, tentang kemungkinan untuk pulang, tentang masa yang tidak pasti. Hisli mendengar tanpa menyampuk. Wajahnya tenang tetapi matanya perlahan-lahan berubah. Bukan marah, bukan kecewa, tetapi sesuatu yang lebih mendalam. Apabila Kamal selesai bercakap, bilik itu sunyi. "Kalau saya balik," Hisli berkata perlahan, "saya tiada apa-apa." Kamal terdiam. Dia menundukkan wajahnya, menggosok tapak tangannya sendiri. "Di sini pun susah juga," katanya jujur. "Saya bukan orang kaya." Hisli tersenyum kecil. "Saya tahu," katanya. "Di sini selamat." Kata itu membuat Kamal mengangkat kepala. Mereka berpandangan lama. Ada jarak yang aneh di antara mereka, bukan jarak fizikal, tetapi jarak antara niat dan perasaan. Malam perlahan-lahan larut, bunyi di koridor rumah kedai mula sunyi. Kamal bangun, menyediakan makan malam ringkas. Mereka makan tanpa banyak bercakap. Setiap pergerakan terasa berhati-hati, seolah-olah satu perkataan pun boleh mengubah segalanya. Selepas makan, Kamal duduk berhampiran pintu. "Esok," katanya perlahan, "kita pergi kedutaan." Hisli tidak membalas serta-merta. Dia memeluk lututnya, memandang lantai. Beberapa saat berlalu, lalu dia mengangguk sedikit. "Baiklah," katanya perlahan. Tetapi selepas Kamal memadamkan lampu dan berbaring di lantai seperti malam sebelumnya, Hisli masih tidak tidur serta-merta. Dia duduk memandang belakang Kamal yang membelakanginya lama. Tangannya menggenggam selimut erat, menahan ketakutan yang mula berubah bentuk, bukan takut pulang, tetapi takut menjadi beban kepada orang yang dia percayai. Bisikan itu tidak pernah benar-benar kuat, tetapi kerana ia perlahan, ia masuk lebih dalam, mengikis sedikit demi sedikit tanpa memberi peluang kepada mereka untuk berpura-pura tidak mendengarnya. Pagi itu, Kamal terbangun dengan keputusan yang terasa berat tetapi perlu dilakukan. Dia duduk lama di lantai,
memandang dinding usang sebelum berkata perlahan, "Hari ini, kita pergi ke kedutaan." Kata itu jatuh di bilik kecil itu seolah-olah beku. Hisley yang sedang melipat selimut berhenti bergerak. Tangannya menggenggam kain itu lebih erat daripada yang diperlukan. Dia tidak menoleh serta-merta. "Baiklah," akhirnya dia menjawab, suaranya mendatar. Mereka berjalan tanpa banyak bercakap. Gerai ditinggalkan. Kamal mengunci bilik lalu berjalan lebih cepat dari biasa. Jalanan sibuk, panas, dan penuh dengan bunyi. Di tengah kekecuhan itu, jarak antara mereka semakin jelas. Bangunan kedutaan tinggi, dingin, dan formal. Dinding putih, pintu besar. Kamal terasa kecil sebaik sahaja dia melangkah masuk. Hisley berjalan di sebelahnya, bahunya sedikit tegang. Wajahnya kembali seperti ketika mereka bertemu buat kali pertama. Berhati-hati, letih, dan sendirian. Mereka duduk menunggu, masa berlalu perlahan. Apabila tiba giliran mereka dipanggil, Kamal tidak dibenarkan masuk. Dia berdiri di luar, menunggu tanpa tahu apa yang dibincangkan di dalam. 1 jam terasa seperti sepanjang hari. Apabila Hisley keluar, wajahnya pucat, matanya kosong, seolah-olah baru kehilangan sesuatu. Kamal cepat-cepat berdiri. "Bagaimana?" dia bertanya perlahan. Hisley tidak membalas serta-merta. Dia menghulurkan sekeping kertas kepada Kamal. Kamal membacanya perlahan. Ada nota, ada syarat tambahan, ada jadwal susulan. Bukan penolakan, tetapi juga belum selesai. "Mereka akan menyiasat," kata Hisley. "Banyak soalan." Kamal mengangguk. Dia sudah menjangkakannya. Mereka berjalan keluar dari pejabat itu dengan langkah yang berat tetapi tidak rebah. Di luar, cahaya matahari terasa panas terik. Dunia masih berjalan seperti biasa, seolah-olah hidup mereka bukan urusan sesiapa. Masalah tidak berhenti di situ. Pada petang itu, seorang jiran rumah kedai datang dengan berita bahawa ada orang bertanya tentang Hisley, tentang visa, tentang statusnya. Suaranya tidak mengancam, tetapi cukup untuk membuat Kamal faham bahawa perhatian telah tertumpu kepada mereka. Tekanan datang dari setiap arah, seperti ombak kecil yang melanda secara berterusan. Kamal duduk di bilik, memandang Hisley seketika. Dia berasa tidak pasti, bukan dengan perasaannya, tetapi dengan kemampuannya untuk bertahan. Hisley bercakap dahulu. "Jika awak ingin berhenti," katanya dengan tenang, "saya faham." Kata itu bukan perangkap, bukan drama. Ia adalah pilihan yang benar-benar dia tawarkan. Kamal menggeleng perlahan. "Saya tak mahu buat separuh jalan." Ayat itu keluar tanpa ragu-ragu, dan apabila dia mengatakannya, dia tahu bahawa keberaniannya bukan sekadar nekat, tetapi penerimaan terhadap akibatnya. Hari itu, mereka menandatangani dokumen awal. Bukan satu perayaan, tiada senyuman lebar, hanya ketegangan yang perlahan-lahan bertukar menjadi keazaman. Setiap tanda tangan seperti menghakis ketakutan sedikit demi sedikit, tetapi juga menambah tanggung jawab. Menjelang senja, apabila mereka kembali ke rumah kedai, gerai mi kari masih di sana, menunggu. Kamal memandangnya lama. Hidup lamanya berdiri di hadapannya, ringkas dan pasti. Hidup barunya masih belum jelas, tetapi telah menuntut keberanian. Malam itu, tanpa dirancang, beberapa jiran datang, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengesahkan. Ada yang diam, ada yang bertanya ringkas, ada yang hanya mengangguk. Kamal membalas seberapa yang perlu. Hisley berdiri di sebelahnya, tidak menyembunyikan diri. Seorang jiran wanita, yang biasanya paling sinis, berkata perlahan, "Jika niat baik, teruskanlah." Kata itu mudah tetapi cukup untuk membuat Kamal menghela nafas lega. Malam semakin larut. Kamal dan Hisley duduk di lantai bilik. Dokumen-dokumen terhampar di antara mereka. Tiada air mata lagi, hanya keletihan yang jujur. "Saya takut," Kamal berkata akhirnya. Hisley tersenyum kecil. "Saya pun." Mereka ketawa singkat, tawa yang tidak kuat, tetapi cukup untuk memecah ketegangan yang masih ada. Hari itu belum memberikan jawaban yang jelas, tetapi memberikan satu perkara penting. Mereka tidak lagi bersendirian dalam menghadapi ketakutan itu. Hari segala-galanya terikat belum berakhir, tetapi buat pertama kali, Kamal tidak mahu lari. Masa berlalu, tidak seperti yang mereka harapkan, tetapi tidak seburuk yang mereka takutkan. Proses itu panjang, memenatkan, dan penuh dengan jeda. Ada hari-hari menunggu tanpa berita,
Ada pagi-pagi yang jantung berdebar kerana panggilan telefon tetapi akhirnya tidak kunjung tiba. Kamal masih berniaga, Hisli masih membantu. Hidup tidak berhenti hanya kerana masa depan belum jelas. Mikari masih mendidih setiap petang, pelanggan datang dan pergi, dan perlahan-lahan membiasakan diri melihat mereka berdua bersama. Beberapa minggu kemudian, visa itu datang. Tidak sempurna, tidak tanpa catatan, tetapi cukup. Cukup untuk melangkah ke fasa seterusnya. Upacara perkahwinan itu tidak mewah, tiada bangunan besar, hanya bilik kecil yang dihias ringkas, kerusi plastik, kain putih, dan bunga sederhana. Kamal memakai baju kemeja terbaik yang dia ada. Hisli memakai baju kurung yang dipinjam, yang sedikit besar tetapi membuatkannya tersenyum sepanjang hari. Tetamu tidak ramai. 2-3 jiran rumah kedai, 2-3 pelanggan tetap, beberapa rakan lama Kamal. Tiada muzik kuat, tiada sorakan, hanya doa-doa ringkas. Apabila melafazkan ikrar, suara Kamal sedikit menggeletar, bukan kerana ragu-ragu, tetapi kerana dia merasakan sejauh mana dia telah berjalan dari hari dia mengira shilling di laci gerai. Hisli memandangnya dengan mata yang berair, bukan air mata sedih tetapi air mata lega. Akhirnya, dia mempunyai tempat untuk berdiri yang bukan sementara. Selepas semuanya selesai, tiada kenduri. Mereka pulang ke rumah kedai, bilik yang sama, kipas yang sama, tetapi udara di dalamnya terasa berbeza, lebih ringan. Keesokan harinya, Kamal menolak gerai Mikari seperti biasa, tetapi kali ini Hisli berjalan di sebelahnya. Bukan sebagai tetamu, bukan sebagai orang asing, dia adalah istri. Mereka kembali berniaga bersama, ketawa kecil apabila pelanggan salah sebut nama, tersenyum apabila ada yang memberi ucapan tahniah dengan canggung. Tidak semua orang memahami kisah mereka, tetapi itu tidak penting lagi. Petang itu, di taman yang sama tempat segalanya bermula, Kamal berhenti. Dia membuka penutup periuk. Bau Mikari kembali merebak, tetapi sekali lagi, Hisli menghulurkan mangkuk kepada pelanggan dengan senyuman yang tenang. Kamal memandangnya seketika, bukan dengan kagum, tetapi dengan perasaan cukup. Hidupnya masih ringkas, wang masih tidak cukup, masa depan masih penuh dengan kesukaran, tetapi kini setiap langkah terasa lebih ringan. Gerai masih sama, jalan masih sama. Yang berubah hanyalah tangan yang kini sentiasa di sisinya. Menguruskan tiada wang dari semangkuk Mikari, dari bilik sewa kecil, mereka membina sesuatu yang tidak pernah dirancang, tetapi akhirnya mereka memilih. Dan di tengah wap Mikari yang mendidih, kehidupan baru mereka perlahan-lahan berjalan, nyata dan bersama. Kedai kecil itu, malam adalah waktu yang paling sibuk. Apabila kerusi plastik penuh, bunyi sudu berlaga dengan mangkuk, dan wap panas membasahi wajah. Tetapi hidup tidak pernah berhenti menguji, hanya kerana seseorang berani melangkah. Minggu ketiga, hujan turun hampir setiap hari. Jalanan basah, pelanggan berkurangan. Beberapa hari, hanya 5-6 orang yang datang. Kamal berdiri di belakang kaunter, melihat jam lebih kerap dari biasa. Tabiat lama kembali lagi, mengira, membandingkan, meneka. Hisli melihat itu. Dia tidak menegur, dia hanya bekerja dengan lebih kemas, lebih cepat, lebih tenang. Suatu petang, lampu padam. Kedai gelap, kipas berhenti. Kamal mengeluh panjang. Dia hampir menutup kedai lebih awal, tetapi menyalakan lilin kecil di atas meja. Masih buka, katanya perlahan. Beberapa pelanggan masih datang. Mereka duduk dalam cahaya malap. Suasana terasa hangat dan aneh tetapi biasa. Beberapa orang mengambil gambar, beberapa orang ketawa kecil. Mikari masih habis walaupun tidak banyak. Malam itu, Kamal duduk lama selepas menutup kedai. Saya takut, katanya jujur. Hisli mengangguk. Saya pun, kata itu tidak melegakan, tetapi membuat Kamal berasa tidak sendirian. Ujian seterusnya datang dari arah yang tidak mereka jangka. Pemilik kedai datang tanpa notis. Wajahnya mendatar. Dia bercakap tentang kenaikan sewa tahun depan, bukan sekarang, tetapi cukup untuk membuat dada Kamal sesak sekali lagi. Malam itu mereka berbincang lama, bukan bertengkar, tetapi ada sudut pandang yang berbeza. Kamal ingin menahan, Hisli ingin bersedia. Suara mereka perlahan tetapi tegang. Buat pertama kali sejak berkahwin, ada jarak yang terasa, bukan kerana dunia luar, tetapi kerana arah pemikiran. Mereka tidur, membelakangi satu sama lain.
bukan marah tetapi letih. Pagi tiba, dan seperti biasa, kedai itu masih buka. Tiada cerita besar, hanya dua orang yang memilih untuk terus bekerja, walaupun hati mereka belum sepenuhnya tenang. Petang itu, seorang wanita datang. Dia memerhati lama, memesan, lalu berkata dia sering melihat video mereka di telefon rakan-rakannya tentang Mikari dan wanita barat yang membantu menjual. Ringkas, katanya ikhlas. Kamal terkejut. Hisley tersenyum kecil. Perlahan-lahan, kisah mereka tersebar. Tidak begitu kuat, tetapi cukup untuk membuat orang ingin tahu. Ada yang datang kerana rasa, ada yang ingin melihat. Kamal tidak menolak. Dia belajar untuk menerima perhatian tanpa berasa rendah diri. Seminggu kemudian, pelanggan mula kembali seperti biasa. Tidak ramai, tetapi cukup untuk sewa, cukup untuk makan, cukup untuk bernafas. Suatu malam, apabila kedai sunyi, Kamal melihat papan tanda nama kedai yang mereka buat sendiri. Hurufnya condong, warnanya tidak sekata. Kita belum sampai, katanya perlahan. Hisley berdiri di sebelahnya. Tapi kita sedang bergerak. Kamal mengangguk. Dia merasakan sesuatu. Hidup tidak pernah benar-benar selamat, tetapi kini dia tidak menunggu keselamatan untuk bergerak lagi. Dia bergerak sambil belajar untuk menahan ketakutan. Di kedai kecil itu, di tengah hujan, lampu padam, dan pengiraan yang masih ketat, mereka belajar satu perkara yang tidak pernah diajar oleh sesiapa. Bahawa bertahan bersama lebih sukar daripada bertahan sendirian, tetapi juga lebih berharga. Dan selagi Mikari masih mendidih, dan mereka masih berdiri bersebelahan di belakang kaunter, hidup akan terus berjalan, tidak sempurna, tidak mudah, tetapi nyata. Kedai itu tidak terasa asing lagi. Pintu yang berkeriang tidak lagi mereka dengar. Bau cat lama bercampur dengan sup ayam menjadi bau harian. Bagi Kamal, kini ini bukan hanya perniagaan, tetapi tanda bahawa hidupnya telah melangkah melampaui batas yang pernah dia sangka mustahil. Walau bagaimanapun, setiap langkah ke hadapan sentiasa membawa tuntutan baru. Suatu pagi sebelum membuka kedai, Kamal duduk melihat senarai barang yang perlu dibeli. Harga ayam naik lagi, mie pun naik harga, gas masih belum turun. Dia menutup buku catatan perlahan lalu memandang Hisley yang sedang mengelap meja. Kalau begini terus, katanya perlahan, kita perlu ubah cara. Hisley tidak membalas serta-merta. Dia melipat kain bersih, lalu duduk di hadapannya. Perubahan bukan perkara buruk, katanya dengan tenang. Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan mudah, tetapi Kamal tahu perubahan bermakna risiko. Dia sudah biasa bertahan dengan cara lama. Gerai, pelanggan tetap, pengiraan kecil-kecilan. Kedai memaksanya untuk meluaskan pemikirannya, dan itu menakutkan. Mereka mula berbincang, bukan sekali tetapi berkali-kali, tentang waktu operasi, tentang menu tambahan, tentang sama ada perlu ada pekerja. Setiap idea datang dengan kerisauan, setiap kerisauan datang dengan kemungkinan kegagalan. Akhirnya, mereka mencuba perkara-perkara kecil dahulu, menambah satu menu mudah, wonton rebus yang Hisley buat sendiri. Resipi itu bukan dari buku, tetapi dari eksperimen yang gagal berkali-kali. Kulit wonton terlalu tebal pada mulanya, intinya tawar, lalu perlahan-lahan menjadi lebih baik. Hari pertama menu itu ditawarkan, tiada siapa yang memesan. Hari kedua, satu mangkuk terjual. Hari ketiga, habis sebelum senja. Kamal melihat periuk kosong dengan perasaan yang sukar dijelaskan. Berjaya, Hisley berkata sambil tersenyum kecil. Kamal mengangguk, bukan kerana menu itu laris, tetapi kerana dia melihat sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia tidak lagi menolak perkara baru hanya kerana takut. Tetapi perubahan tidak selalu datang dari dalam. Suatu petang, dua lelaki datang, berpakaian kemas, nada suara sopan tetapi mata menilai. Mereka duduk lama, memesan sedikit, memerhati. Selepas makan, salah seorang daripada mereka mula bercakap. Mereka mendakwa memiliki perniagaan makanan kecil, tidak besar tetapi sedang berkembang. Mereka berminat dengan kisah Kamal dan Hisley, dengan konsep yang mudah, rasa yang konsisten, dan kisah kemanusiaan di belakangnya. Kami tidak mahu mengambil alih, kata lelaki itu, hanya bekerja sama. Perkataan bekerja sama itu membuat Kamal terasa tegang. Dia tidak menolak serta-merta, tetapi juga tidak mengangguk. Hisley mendengar dengan tenang, bertanya soalan-soalan ringkas tetapi tajam.
Selepas mereka beredar, Kamal duduk lama tanpa berkata apa-apa. Terlalu cepat, akhirnya dia berkata. Hisley mengangguk. Ya, tapi itulah kita. Kamal tahu itu benar. Dahulu, hidupnya berjalan tanpa disedari sesiapa. Kini, setiap langkah diperhatikan. Itu membuatnya berasa bangga dan takut pada masa yang sama. Malam itu mereka tidak membuat keputusan serta-merta. Mereka berjalan kaki menyusuri jalan yang sering dilalui gerai. Kamal melihat tempat-tempat lama. Sudut taman, bangku besi, jalan berlubang yang pernah membuat roda gerai tersangkut. Jika kita jadi lebih besar, Kamal berkata perlahan, kita akan berubah. Hisley berhenti berjalan. Kita sudah berubah, katanya lembut, tetapi tidak sesat. Kata itu membuat Kamal terdiam. Dia merasakan sesuatu. Ketakutannya bukan pada kegagalan, tetapi pada kehilangan jati diri, kehilangan kesederhanaan yang pernah membuatnya bertahan. Hari-hari berikutnya, mereka masih membuka kedai seperti biasa. Tiada keputusan besar, tetapi ada perubahan kecil-kecilan. Mereka mula mencatat dengan lebih rapi, mula memikirkan standar rasa, mula belajar bercakap tentang masa depan tanpa menutup diri. Pelanggan lama masih datang, ada yang membantu memberi nasihat, ada yang berkata kedai itu memerlukan lampu yang lebih terang, ada yang mencadangkan menambah waktu operasi pada waktu malam. Kamal tidak lagi berasa marah. Dia mendengar. Suatu petang, seorang ibu datang bersama anaknya. Anak itu menunjuk dan ketawa, mak yang dalam video tu. Kamal tersenyum kecil. Dunia mereka telah menyentuh orang lain dengan cara yang tidak mereka rancang. Malam itu, selepas menutup kedai, Kamal duduk di lantai bersandar di dinding. Saya penat, katanya jujur. Hisley duduk di sebelahnya, tidak memeluk, hanya berada di sana. Saya pun, kata mereka sambil ketawa kecil. Bukan tawa kegembiraan, tetapi tawa keletihan yang jujur. Tapi, sambung Kamal, saya tak mahu kembali. Hisley menoleh memandang, matanya lembut. Saya pun tak mau. Pada ketika itu, Kamal merasakan sesuatu yang penting. Impian bukan lagi sekadar melepaskan diri dari kemiskinan, bukan hanya memiliki tempat sendiri. Impian kini menuntut keberanian untuk berkembang tanpa sesat arah, dan dia tidak sendirian dalam menghadapinya. Kedai kecil itu masih sama, dinding usang, meja-meja ringkas. Tetapi di dalamnya, dua orang yang pernah kehilangan segalanya sedang belajar menghadapi cabaran baru, bukan untuk bertahan hidup, tetapi untuk memilih cara mereka ingin menjalani hidup. Pagi itu, Kamal membuka kedai lebih awal dari biasa. Langit masih pucat, jalanan belum sibuk. Dia berdiri di hadapan kedai, menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah bersedia menghadapi sesuatu yang belum dia namakan. Hisley datang dengan dua cawan kopi dari kedai di seberang. Dia menghulurkan satu tanpa berkata apa-apa, tabiat kecil yang berlaku secara semula jadi tanpa mereka pernah bersetuju. Kita cuba waktu pagi, Kamal berkata akhirnya. Hisley mengangguk, pelanggan pejabat. Itu adalah keputusan kecil tetapi mempunyai kesan. Pelanggan waktu pagi membawa wajah-wajah baru. Pekerja yang tergesa-gesa, pemandu yang singgah sebentar, orang yang mahukan sarapan hangat tanpa upacara. Mikari di waktu pagi terasa aneh pada mulanya, tetapi perlahan-lahan diterima. Rentak berubah, badan mereka perlu menyesuaikan diri. Kamal pulang lewat malam. Hisley sering tertidur di kerusi pada waktu malam. Keletihan tidak lagi datang sebagai tetamu, tetapi sebagai sebahagian dari hari, dan disitulah ujian baru muncul. Kamal mula jarang ketawa, bukan kerana tidak gembira, tetapi kerana fikirannya sentiasa penuh dengan cerita. Dia teringat stok barang, harga, jadual, dan rancangan yang semakin bertambah. Dia mula membawa pulang kerja ke meja makan kecil mereka, ke waktu yang pernah mereka gunakan untuk bercakap perlahan. Hisley melihat itu. Dia tidak menegur serta-merta, dia menunggu. Tetapi jarak perlahan-lahan terasa, bukan jarak fizikal, tetapi ruang yang tiada lagi perbualan perlahan. Suatu malam, kedai sudah tutup, Kamal masih duduk melihat buku catatan. Hisley berdiri di ambang pintu lalu berkata perlahan, "Awak ada di sini, tapi tidak bersama saya." Kamal terdiam, ayat itu tidak kuat tetapi tepat. "Saya penat," katanya ringkas. "Saya tahu," Hisley berkata. "Saya pun." Kesunyian meliputi di antara mereka, bukan kesunyian yang canggung, tetapi kesunyian yang diselitkan dengan sedikit kekecewaan.
Kamal menyadari bahawa dalam usahanya untuk memastikan masa depan, dia telah mula menjauhi alasan mengapa dia berani melangkah pada mulanya. Malam itu mereka berbincang lama, bukan bertengkar, tetapi perbualan yang jujur. Hisley bercakap tentang perasaan kehilangan yang halus, tentang ketakutan untuk menjadi sebahagian dari jadual, bukan lagi pasangan. Kamal bercakap tentang ketakutan untuk gagal, tentang rasa tanggungjawab yang kadang-kadang terasa seperti beban di dadanya. Tiada siapa yang menang, tetapi ada kefahaman. Hari-hari berikutnya, Kamal mula belajar untuk berhenti seketika. Menutup buku catatan lebih awal, duduk bersama Hisley walaupun hanya 5 minit, tidak bercakap tentang nombor, hanya diam. Perubahan kecil itu terasa. Walau bagaimanapun, dunia luar masih menuntut. Tawaran kerjasama datang lagi, kali ini lebih konkret. Ada nombor, ada kontrak, ada kemungkinan untuk membuka cawangan kecil. Kamal membaca tawaran itu berulang kali. Setiap baris terasa seperti pintu yang terbuka separuh. Hisley turut membaca. Dia tidak memberi komen serta-merta, hanya bertanya satu perkara, apa yang awak mahu? Kamal terdiam lama. Dia tahu selama ini dia bergerak menjauhi kemiskinan, tetapi tidak pernah bertanya ke mana dia sebenarnya ingin pergi. Kedai ini sudah cukup, hidup ini sudah sesuai, tetapi tawaran itu menjanjikan lebih dan lebih sering kali menggoda. Mereka berjalan pada malam itu tanpa tujuan, hanya berjalan di sepanjang jalan yang kini terasa lebih terang dari sebelumnya. Kamal berhenti di hadapan taman. Bangku tempat segalanya bermula masih di sana. Warnanya mengelupas, lebih teruk dari sebelumnya. Kamal duduk, Hisley duduk di sebelahnya. Dulu, Kamal berkata perlahan, saya cuma mahu esok ada makanan. Hisley tersenyum kecil. Sekarang, awak mahu lebih. Kamal mengangguk, tapi saya takut kehilangan ini. Dia menoleh memandang Hisley. Wanita yang pernah dia lihat lemah di bangku taman itu kini duduk tegak di sebelahnya. Wajahnya tenang, matanya jernih. Bukan orang yang diselamatkan, tetapi orang yang berjalan di sisinya. Kita tidak akan kehilangan satu sama lain kerana pertumbuhan, Hisley berkata dengan lembut. Kita akan kehilangan jika kita berhenti memilih. Ayat itu terlekat di kepala Kamal lama. Keputusan tidak dibuat pada malam itu, tetapi sesuatu dalam dirinya telah berubah. Dia mula melihat bahawa memilih tidak selalu bermakna melangkah ke hadapan atau ke belakang. Kadang-kadang, memilih bermakna menjaga. 2-3 hari kemudian, Kamal menolak tawaran itu dengan sopan. Tidak menutup pintu selama-lamanya, tetapi memilih masa, memilih kesediaan, memilih rentak yang masih dia kawal. Dia menutup telefon lalu memandang Hisley. Kita cukupkan ini dulu. Hisley tersenyum. Senyuman yang bukan kelegaan kerana ketakutan, tetapi kelegaan kerana didengar. Hari-hari berjalan lagi, tidak menjadi lebih mudah, tetapi lebih seimbang. Kedai masih sibuk pada waktu tertentu, sunyi pada waktu tertentu. Keletihan masih datang, tetapi kini ada jeda, ada tawa kecil yang kembali lagi. Suatu petang, seorang pelanggan lama datang dengan gambar gerai lama Kamal. Dia menemuinya dalam telefon lama. Semua orang ketawa. Kamal pun ketawa kuat buat pertama kali selepas sekian lama. Malam itu, apabila kedai ditutup, Kamal berdiri memandang ke sana. Dia merasakan sesuatu yang tumbuh, bukan tentang berlari lebih laju, tetapi tentang mengetahui bila harus berhenti, bila harus melangkah, dan siapa yang harus digenggam tangannya. Di tengah-tengah itu, kedai kecil itu mungkin tidak besar, mungkin tidak terkenal, tetapi di sana, Kamal telah belajar menjalani hidup dengan cara yang tidak pernah dia pelajari sebelumnya. Bukan hanya bertahan hidup, bukan hanya bermimpi, tetapi memilih setiap hari untuk tetap menjadi dirinya sendiri, bersama orang yang pernah dia berikan semangkuk mie kari, tanpa tahu itulah permulaan segalanya. Musim berubah tanpa pengumuman. Panas datang lebih lama, hujan turun lebih singkat. Kedai kecil itu turut menyesuaikan diri. Kipas ditambah satu lagi, langsir diganti agar cahaya matahari petang tidak terus mengenai meja makan. Perubahan kecil-kecilan, tetapi cukup untuk membuat pelanggan ingin duduk lebih lama. Kamal mula mengingati wajah tanpa perlu bertanya. Orang datang dengan tabiat peribadi. Ada yang selalu duduk di sudut, ada yang meminta sup tambahan, ada yang singgah hanya untuk menyapa lalu pergi. Dia mengumpul semua itu dalam kepalanya, bukan sebagai strategi, tetapi sebagai tabiat memerhati. Hisley menemui rentaknya sendiri.
Dia menguruskan stok, mencatat, menegur dengan senyuman jika Kamal terlupa menutup dapur. Dia mula belajar berunding dengan pembekal. Pada mulanya, dia berasa canggung, tetapi seiring masa berlalu, dia menjadi lebih berani. Suaranya tenang tetapi tegas. Kamal sering berdiri di sisinya, mendengar dan belajar untuk diam. Suatu petang, seorang kanak-kanak lelaki datang sendirian. Pakaiannya lusuh, bagnya nipis. Dia berdiri ragu-ragu di hadapan kedai, melihat menu lama. Kamal mendekat, membongkok, agar paras mata mereka sama. "Nak makan apa, nak?" dia bertanya perlahan. Kanak-kanak itu menggeleng. Cuma tengok-tengok, Kamal tahu erti ayat itu. Dia menoleh memandang Hisli tanpa berkata apa-apa. Hisli mengambil mangkuk kecil, menyenduk separuh lalu meletakkannya di atas meja. "Makanlah," katanya lembut. Kanak-kanak itu memandang mangkuk itu lama lalu duduk. Dia makan cepat tetapi kemas. Sebelum pergi, dia menunduk sedikit, tidak mengucapkan terima kasih, tetapi matanya cukup berkata-kata. Kamal berdiri kaku 2-3 saat selepas kanak-kanak itu pergi. Kenangan lama muncul tentang dirinya sendiri, tentang hari-hari ketika Mikari bukan pilihan tetapi hadiah. Dia menarik nafas dalam-dalam lalu kembali bekerja. Petang itu sibuk, bukan kerana promosi, bukan kerana cerita, hanya kebetulan. Kamal menyedari bahawa hidup tidak perlu sentiasa ada alasan besar untuk bergerak. Kadang-kadang cukup hanya untuk berada di sana. Beberapa minggu kemudian, kedai di sebelah tutup. Papan tanda disandarkan, pintu dikunci. Jalan terasa sedikit lebih sunyi. Kamal berdiri memandang lama. Dia merasakan perasaan itu. Menutup pintu bukan perkara kecil. Malam itu dia berkata kepada Hisli, "Jika suatu hari nanti kita perlu menutup kedai." Hisli menoleh memandang. "Kita tidak akan pergi ke mana-mana." Jawapan itu mudah tetapi menenangkan. Kamal menyadari bahawa ketakutannya kini bukan tentang kembali miskin, tetapi tentang kehilangan makna, tentang berhenti berasa berguna. Mereka mula terlibat dalam perkara-perkara kecil di sekeliling. Membantu aktiviti komuniti, menderma Mikari untuk mesyuarat kecil. Tidak kerap, tidak besar, cukup untuk berada di sana. Orang mula memanggil mereka dengan nama, bukan hanya penjual Mikari dan wanita barat, tetapi Kamal dan Hisli. Suatu malam, selepas menutup kedai, elektrik padam di seluruh blok. Kegelapan menyelubungi. Kamal dan Hisli duduk di hadapan kedai, menyalakan lilin kecil. Jiran-jiran turut keluar, ada yang membawa kerusi, ada yang membawa radio kecil. Perbualan berjalan perlahan. Ada yang bercerita tentang rancangan, berpindah rumah, ada yang bercerita tentang anak yang akan masuk sekolah. Kamal mendengar, Hisli ketawa kecil. Malam itu terasa panjang dan ringan. Sendirian, Kamal berkata perlahan. Hisli mengangguk. "Kita tidak pernah." Hari-hari berikutnya, Kamal mula melatih seorang pembantu separuh masa, seorang pemuda yang tinggal tidak jauh. Dia mengajar cara memotong ayam, mengawal api, menyapa pelanggan. Mengajar itu memenatkan, tetapi juga memberikan kepuasan. Kamal belajar untuk bersabar dengan cara baru. Suatu petang, pembantu itu tersilap meletakkan garam, rasa berubah. Kamal hampir menegur keras, tetapi berhenti. Dia merasanya lagi, mengeluh, lalu membetulkannya bersama. Perlahan-lahan, katanya, ingat ayat itu, bukan hanya untuk makanan. Malam itu, Kamal dan Hisli duduk di lantai kedai. Bau sup masih melekat. Mereka mengira wang yang diperoleh hari itu. Tidak banyak, tidak kurang, cukup. "Awak menyesal ke?" Kamal bertanya tiba-tiba. Kamal berfikir seketika. Kadang-kadang penat, jawabnya jujur tapi tak menyesal. Hisli tersenyum. "Saya pun, bulan demi bulan, kedai itu masih kekal. Ada hari-hari yang sibuk, ada hari-hari yang sunyi. Ada hari-hari hujan yang membuat orang tidak mahu keluar. Ada hari-hari panas yang membuat minuman habis lebih cepat dari biasa. Segala-galanya diterima sebagai sebahagian dari hidup." Suatu pagi, Kamal menemui sekeping nota kecil di atas meja. Tulisan tangan Hisli ringkas, kemas. "Terima kasih kerana memilih setiap hari." Kamal membacanya lama lalu melipatnya, memasukkannya ke dalam poket. Dia menyimpannya sepanjang hari, seperti tangkal kecil. Menjelang senja, seorang pelanggan lama berdiri di hadapan kedai. Dia tersenyum, "Rasa masih sama," katanya. Kamal membalas senyuman, "Mestilah begitu."
Apabila pelanggan itu pergi, Kamal berdiri kaku seketika melihat wap yang naik dari periuk. Wap itu menari lalu hilang, seperti waktu yang datang dan pergi, tidak dapat dihentikan, hanya dapat dijalani. Di luar, langit bertukar warna. Kedai kecil itu bersinar hangat. Kamal dan Hisli bekerja bersebelahan, tidak sempurna, tidak tanpa masalah, tetapi saling melihat. Jalan hidup mereka tidak lagi sepi, dan selagi mereka masih membuka pintu setiap hari, masih memasak dengan hati, dan masih memilih satu sama lain di tengah keletihan dan harapan, kisah itu akan terus berjalan, bukan sebagai mukjizat yang besar, tetapi sebagai kehidupan yang akhirnya mereka terima, jaga, dan jalani bersama. Pagi itu, kedai dibuka seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak kena sejak awal. Bukan dari cuaca, bukan dari bahan-bahan yang lambat tiba, tetapi dari perasaan Kamal yang terasa berat tanpa sebab yang jelas sejak bangun tidur. Hisli perasan apabila Kamal berdiri memandang periuk kosong terlalu lama. "Awak okey ke?" Dia bertanya perlahan. Kamal mengangguk, walaupun tidak sepenuhnya pasti. Dia menuang sup, menyalakan api, dan bekerja seperti biasa, tetapi fikirannya seperti ketinggalan, ditarik oleh bayangan yang belum dia fahami. Menjelang tengah hari, seorang wanita tiba. Usianya sekitar 50-an, berpakaian ringkas, wajahnya letih tetapi kemas. Dia berdiri di hadapan kedai, agak lama sebelum akhirnya masuk. Matanya melilau ke seluruh bilik, lalu berhenti pada wajah Kamal. "Kamal," katanya perlahan, teragak-agak tetapi pasti. Kamal terdiam. Sudu di tangannya berhenti bergerak. Dia memandang wanita itu, cuba mengingati garis wajah yang terasa asing tetapi biasa. "Mak," dia berkata perlahan, hampir tanpa suara. Masa seolah-olah terhenti seketika. Hisli berdiri di belakang kaunter, memerhatikan perubahan itu tanpa memahami sepenuhnya. Dia berjalan mendekat tetapi tidak menyampuk. Ibu Kamal tersenyum kecil, senyuman yang rapuh. "Mak lalu," katanya. Dia kata, "Kamu dah ada kedai sendiri." Kamal mengangguk dengan canggung. Dia menjemput ibunya duduk. Tangannya yang biasanya cekap kini menggeletar apabila menghidangkan semangkuk mie kari. Mereka makan dalam diam. Bunyi sudu lebih kuat dari biasa. Pelanggan lain datang dan pergi, tetapi Kamal seolah-olah berada di dunia lain. Selepas mangkuk kosong, ibunya memandang Kamal lama. "Kamu nampak letih," katanya. Kamal tersenyum kecil. "Kerja, Mak," jawabnya ringkas. Ibunya mengangguk. Matanya beralih kepada Hisli. "Ini istri kamu." Hisli tersenyum sopan. "Ya, Maksik." Tiada drama, tiada penolakan, hanya pandangan yang panjang, yang menyimpan banyak perkara yang tidak pernah diucapkan. Tentang masa lalu yang sukar, tentang keputusan yang dibuat dalam diam. Selepas ibunya pergi, kedai itu terasa lebih sunyi, walaupun pelanggan masih datang. Kamal bekerja tanpa berkata apa-apa. Hisli menunggunya sehingga petang. Malam itu, selepas menutup pintu dan memadamkan lampu, Kamal duduk di lantai. Dia memandang tangannya sendiri lama. "Mak jarang datang," katanya akhirnya. "Kami tak rapat." Hisli duduk di sebelahnya. "Saya pun." Kamal mengangguk. "Itulah yang membuat saya keliru." Kedatangan ibunya membuka ruang lama yang telah dia tutup selama ini. Tentang harapan yang tidak menjadi kenyataan, tentang rasa bersalah yang tidak pernah berakhir. Kamal tidak tahu hendak meletakkan semua itu di mana. Hari-hari berikutnya, ibunya datang lagi. Tidak kerap, hanya kadang-kadang, duduk sebentar, makan perlahan, tidak banyak bertanya, tetapi setiap kunjungan meninggalkan perasaan yang sukar dijelaskan. Suatu petang, ibunya berkata, "Mak gembira kamu tidak sendirian." Ayat itu mudah tetapi membuat dada Kamal terasa hangat dan sakit pada masa yang sama. Malam itu, Kamal berdiri di hadapan kedai lebih lama dari biasa. Dia tahu hidupnya kini bukan hanya melangkah ke hadapan, tetapi juga berdamai dengan apa yang tinggal. Hisli berdiri di sebelahnya. "Masa lalu akan sentiasa mengetuk pintu," katanya lembut. "Kita memilih siapa yang akan kita buka." Kamal menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu perjalanan mereka belum berakhir. Bukan kerana kedai perlu menjadi lebih besar, atau hidup perlu menjadi lebih stabil, tetapi kerana ada sebahagian dari dirinya yang baru berani berhadapan. Di bawah cahaya malap kedai,
Kamal menutup pintu dengan hati yang sedikit lebih berat tetapi juga lebih lengkap. Kerana dia mula memahami bahawa pertumbuhan bukan hanya penambahan tetapi juga penerimaan. Dan esok, seperti biasa, mereka akan membuka kedai lagi bersama dengan segala yang mereka bawa tanpa menolak, tanpa melarikan diri.